Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah program hari ini berjalan lancar. InsyaAllah semua dipermudahkan hingga habis program ini. Di belakang nih nampak juga kan, kambing golek. Di sana ada bubur borbo. InsyaAllah lepas siap semua ini kami akan edarkan kepada semua penduduk Taman Epos ataupun luar. Kami akan edar. InsyaAllah semua dipermudahkan dan oke, selamat berpuasa semua. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kenapa cuma nasi sini betul? Sangat berasa tadi. Sus begini tuh, sus begini Pak. Itu suruh ini, suruh ambil air tadi kalau enggak. Ada itu. Baik, halalan thayyibah insyaallah. Insyaallah. Okey. Untuk kambing di belakang. Masyaallah, subhanallah. Okey. Ramadan kita, Ramadan kita, Ramadan kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan kita, Ramadan kita, Ramadan kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan kita minna warata, rohnyaも喜んでた。1ヶ月に恵まれた、1ヶ月に愛された。1年中がラマダンなら、翌月や当月もだ。神様が約束されたご褒美の大きさだから。Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Okay. すぐにも褒美があった。イフタルは女子だった。時世で言葉も違う。心と目を守るんだ。君で偉いことしようか。いっぱい褒美もらえるから。たくさんの礼拝をしたら世と天国で幸せだ。ラマダン来た、ラマダン来た、ラマダン来た。ラマダン来た、ラマダン来た、ラマダン来た。そしてどうかみんなは許しをもらえた。そしてどうかみんなのTimbalan surau, urusi surau dan seterusnya penyelenggara program dan jawatan kuasa dan seluruh peserta khatam Al-Quran. InsyaAllah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki fasa-fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk kita menghabiskan duduk Al-Quran. Biarpun ramai yang di saat-saat akhir yang menghabiskan, ada lagi memo untuk menghabiskan juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan dengan kesihatan. Okay, InsyaAllah, dan di mana sedia maklum, pada hari ini kita akan buat satu majlis khatam Al-Quran, yang mana seperti biasa kebiasaan juga kita akan mulakan dengan surah Al-Duha dan diakhiri dengan surah An-Nas dan dibaca secara beramai-ramai. Dan insyaAllah yang ada pegang mic itu boleh pegang mic, ya, mic itu untuk dipegang lah, ya. Jadi dan buat kita tak muslimah, insyaAllah kita bersama-sama. Ada satu mikrofon, jadi insyaAllah kita mulakan dengan multi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما كذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bi islami dina, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ala Allah tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pengacara majlis, ahli tata kuasa surah As-Sakinah Tamaipot dan sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kata Allah Subhanahu wa taala karena baru saja tadi tuan-tuan dan puan-puan berjaya untuk menjalankan program baca khatam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan khatamnya Al-Quran pada hari ini bukan penamat pada kita, pada tuan-tuan untuk berhenti daripada membaca Al-Quran. Kerana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan mulia sebab dia diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh ketua malaikat yang mulia. Siapa? Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada siapa? Kepada penghulu segala nabi yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada bulan apa? Pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Kan? Malam Lailatul Qadar. Ini contoh yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah 19 Ramadan. 19 Ramadan. InsyaAllah malam ni kita akan masuk 10 fasa yang terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab dijangka tahun ini 29 saja, jadi malam ni malam 20. Masuk sudah fasa terakhir bulan Ramadan, dan baki 10 malam yang terakhir.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok balik diri kita 19 hari yang telah berlalu masuk hari ini, apa yang telah kita buat perubahan, apa yang telah kita buat kebaikan. Dan kalau kita masih sedar yang kita ni masih ada kekurangan, kita masih ada lagi berbaki 10 hari untuk kita rebut sebanyak-banyaknya pahala yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita perlu baca Al-Quran, kita faham, kita hayati, dan kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Jangan kita baca Al-Quran sekadar bila nak halau jin dan syaitan, bila ada majlis, bila ada kerasukan baru kita nak baca, bila ada kematian baru kita nak cari Quran. Tapi berhabuk sudah daripada hantaran perkahwinan beberapa tahun yang lalu, baru kita nak mencari. Kita baca Al-Quran setiap hari, kita cuba amal dan kita cuba hayati isi kandungan Al-Quran, kan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam Al-Quran bagaimana hebatnya kandungan isi kandungan Al-Quran, kan? Kita tengok berapa kali dalam Al-Quran disebut berkaitan dengan tanah, kan? Tin disebut dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Berkaitan dengan tanah disebut 13 kali. Manakala berkaitan dengan air disebut 32 kali. Air disebut 32 kali dalam Al-Quran. Jadi ulama buat kajian, bila campur 32 tambah 13 jadi 45, kan? Kemudian bila peratus, kan, 13 bahagi 45 dapat tanah 29%. 32 bahagi 45 dapat 71%. Betul atau tidak tuan-tuan? Air ataupun lautan lebih banyak daripada daratan, sebanyak 71%. Sesuai dengan ayat Al-Quran disebut 32 kali berkaitan dengan air, kan? Kita pun boleh tengok bila kita naik kapal terbang, kita tengok Masya Allah luasnya lautan. Kalau terbang kita pun takut juga, kan? Sebab, kan, tapi itu, kan, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau tuan-tuan boleh tengok, kan, berapa bilangan lelaki dan wanita yang disebut dalam Al-Quran? Berapa kali? Kan? Lelaki dan wanita disebut sebanyak sama, sebanyak 23 kali. Dan bila ulama buat kajian, rupanya dia mencakupi bila dalam tubuh badan kita dia ada 46 sel kromosom, 23 daripada ibu, 23 daripada bapa. Kan hebat, kan? Jadi kita baca, janganlah bila, kan, ada orang kadang-kadang bila dia tengok Al-Quran dia tak pernah baca, dia tengok oh dalam Al-Quran pun ada Al-Mari, ya? Alif Lam Mim Ra, dia baca Al-Mari, kan? Sedangkan dia huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Kan? Sebab tu kita cuba, kita cuba dalam diri kita, keluarga kita, kalau boleh setiap hari jangan kita tinggalkan bacaan Al-Quran, kan? Kita azam. Sebab hari ini tuan-tuan, kalau dululah, kan, masa zaman surat khabar, ada orang dia setiap hari tak boleh tu kalau tak baca surat khabar. Setiap hari mesti dia cari. Sekarang oleh kerana surat khabar yang biasa pun tidak ada, sudah kita pun baca online, kan, mungkin dia baca, kan, setiap hari kita layari Facebook. Tapi berapa lama kita melayari, kita baca Al-Quran? Kita boleh tengok. Ulama kata kalau kita pandai baca Al-Quran tapi kita tak dapat baca Al-Quran hari-hari, berbanding orang yang tak pandai baca Al-Quran tapi dia cuba untuk belajar hari-hari, orang yang pandai baca Al-Quran tapi dia tak baca, dia ada masalah. Sebab Allah nak tengok siapa yang paling dekat dengan dia, orang yang cuba belajar Al-Quran dan cuba baca dan amal, kan? Sebab tu orang yang dia tak pandai baca Al-Quran tapi dia belajar, dia dapat dua pahala. Satu pahala dia baca, satu pahala dia bersusah payah untuk membaca Al-Quran. Bukan senang.
Jadi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran. Nabi SAW beritahu, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Pemberi syafaat. Kalau tuan-tuan baca Facebook, Facebook dah datang beri syafaat kepada kita. Wa'iyadzubillah. Kan? Mana ada kan? Tidak ada. Tapi Nabi beritahu, kalau siapa yang baca Al-Quran, Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat. Dan Al-Quran berhujah lagi, ya Allah, dulu semasa dia dunia dia tidak tidur kerana membacaku pada setiap malam. Izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Allah izinkan Al-Quran bagi syafaat. Kita hari ini beberapa hari kita boleh berjaga baca Al-Quran kan. Dan kadang-kadang sewaktu ulama kata, kalau satu hari kita tak dapat baca Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kita cakap sendiri, ya Allah, betapa lemahnya aku ini, kan? Tapi tak mampu nak pegang, nak baca Al-Quran, kan? Jadi kita kalau boleh, kan, yang kita hari Khamis hari itu kita dah sambut nuzul Quran, hari ini kita khatam lagi Al-Quran. Jangan jadikan setakat ini sahaja. Kita amalkan, kan, baca dan kita cuba faham isi kandungan Al-Quran, barulah, kan? Mudah-mudahan bagaimana Nabi SAW beritahu, Al-Quran akan datang pada kita sebagai peguam untuk berhujah. Orang yang membaca Al-Quran di hari akhirat, kan, bila keadaan huru-hara apa semua, soal jawab apa semua, orang yang baca Al-Quran dia tak perlu bercakap, sebab ada peguam yang akan uruskan. Kan, macam kita di dunia kan, kita ada kes apa-apa kita akan cakap, cuba ni urusan semua dengan peguam. Tapi bagi yang tidak ada peguam, macam mana? Tapi orang yang membaca Al-Quran, orang yang amalkan Al-Quran, Al-Quran akan datang sebagai peguam pada hari di akhirat. Dua surah yang panjang itu. Yang pertama surah Al-Baqarah, dan yang kedua surah Ali Imran. Mereka tu yang akan datang sebagai peguam orang yang baca Al-Quran di hari akhirat. Kalau kita hari ini pun kita tak kenal peguam itu, kan, macam mana dia nak bagi syafaat pada kita, kan? Baik, kita ke jam berapa? Nanti bagi tahu. Takut terlajar nanti waktu pula. Kan, sebab Nabi SAW bagi tahu, umatku ni sentiasa mendapat kebaikan selagi mana mereka melewatkan sahur dan bersegera berbuka. Tapi bila masuk waktulah, jangan segera berbuka tu kalau masuk waktu, terpaksa kita potong. Okey, itu sedikit sebanyak tuan-tuan tentang Al-Quran. Kalau boleh jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita membaca Al-Quran, dan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik, kita masuk terus pada malam 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau boleh bila malam 10 malam yang terakhir, macam di Fajar tu kita ada buka surat masjid kita untuk itikaf. Kalau tuan-tuan yang ada kesempatan boleh datang. Kemudian kalau yang di rumah perempuan tidak ada masalah buat di rumah, tapi yang penting 3 perkara. Yang pertamanya kalau boleh kita ibadah malam tu kita berwudu. Yang kedua pakaian bersih. Yang ketiga wangi-wangian. Kalau perempuan di masjid jangan pakai wangi-wangian lah, tapi kalau di rumah mungkin lelaki kawannya pakai 3 ni. Sebab kita nak jumpa dengan siapa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Kita nak jumpa dengan malaikat Jibril dan sekalian para malaikat. Kan, bila malam Qadar, seluruh malaikat iaitu penduduk langit mereka akan turun ke bumi. Banyak, lebih banyak daripada manusia. Sebab tu ulama berkata bila pagi malam Lailatul Qadar tu, langit dia akan putih dan cahaya matahari tidak akan bersinar dengan macam biasa. Dia akan seolah-olah dilindungi. Kenapa? Dikatakan masa tu para malaikat naik sudah ke langit. Malam Qadar ni dia malam, tuan-tuan. Sama juga macam Isra wa Mi'raj malam. Kalau malam susahlah kan. Tapi nak bagi tahu malam Qadar ni Allah rahsiakan. Ada 7 rahsia yang Allah, 7 perkara yang Allah rahsiakan.
antaranya malam Qadar. Ada lagi banyak, kita nak uraikan pun panjang masa kan, tak banyak masa. Antaranya kan malam Qadar Allah rahsiakan. Dan kita pun boleh tengok. Kalau tak tahu tempat tuan-tuan, kan kita boleh tengok hari itu 10 malam pertama Ramadan penuh. Bila masuk 10 malam kedua, macam kami di Masjid Fajar, ruang utama tu tak penuh tu. Tak penuh tu. Ni nak masuk malam fasa ketiga sudah ni. Sebab tu lah tu Qadar Allah letak 10 malam terakhir. Kalau letak 10 malam awal, habis semua dapat sudah. Tak ada sudah orang pergi majlis sudah. Tapi tak, Allah SWT Maha Bijaksana, Allah rahsiakan dan Allah letakkan pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalaupun hari itu kita tak bersungguh-sungguh 20 malam tu, yang 10 malam ni kita cubalah rebut. Kalau tuan-tuan yang isteri atau ni yang nak buat kuih, buatlah kuih waktu siang. Malam ni tumpukan pada ibadah. Kalau saya punya tuan guru dulu, 10 hari terakhir tu dia tak pergi kerja juga. Memang duduk di masjid 24 jam full time. Kita memang tak dapat lah kan. Tapi kalau pun kita tak dapat siang, takkan malam pun tak dapat kan. Sebab apa? Kita tidak tahu bila lagi kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan kan. Kita pun tengok kawan-kawan kita banyak baru-baru ni almarhum Ustaz Baktia, kemudian ada Cikgu Syah Michael, semua tu mereka tak sempat menghabiskan bulan Ramadan. Ulama kata Allah bagi panjangkan umur kita lagi dalam bulan Ramadan ni untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ambil kesempatan, rugilah kita tuan-tuan. Itu 3 perkara tuan-tuan oleh mana ni kita cuba buat. Ni berwudu, kemudian pakai pakaian yang bersih, tak semestinya baru, kalau tidak 10 helai setiap malam terus kita kan, pakaian yang bersih. Dan yang ketiga, kita pakai wangi-wangian. Apa yang perlu kita buat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang lelaki yang perempuan, yang pertamanya jangan tinggalkan solat Isya dan subuh berjemaah. Solat Isya dan subuh berjemaah kan dibagi tahu, siapa yang solat Isya berjemaah dia seolah-olah beribadah sebahagian daripada malam. Siapa yang solat subuh berjemaah dia seolah-olah beribadah sepanjang-panjang malam. Kita jaga itu dulu. Ini nak rebut solat Lailatul Qadar, solat Isya tak semayang kan. Dia sama macam kita pakai serban, pakai baju Melayu, tiba-tiba seluar tak pakai, pergi bandar, confirm gila kan. Yang fardu kena buat, yang kita kena lipat gandakan itu amalan-amalan sunat. Yang fardu tak boleh ubah sudah. Kita nak buat Isya 18 rakaat tak boleh kan. Jadi kita solat Isya dengan subuh berjamaah, itu yang pertama kan. Kalau pun tuan-tuan tak sempat itikaf, kalau tuan-tuan sempat solat Isya dengan subuh tu, kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, tetap dapat. Yang kedua, solat tarawih dan witir hingga selesai. Ini payah Ustaz, tempat kami 20 kan, tempat sini. Tuan-tuan cubalah, tuan-tuan cuba. Sebab hadis Nabi SAW beritahu daripada Abu Zar Al-Ghifari, dia beritahu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat tarawih bersama imam sehingga imam beredar, ditulis baginya ganjaran qiyam sepanjang malam, seolah-olah solat malam sepanjang-panjang malam. Tuan-tuan boleh cek di hadis riwayat At-Tirmizi 734. Itu tuan-tuan, jadi tuan-tuan kena bagi tahu di tempat tuan-tuan ni, tolong bertahan sampai imam beredar kan, dapat pahala seolah-olah solat malam sepanjang-panjang malam. Ramai kan kalau lagu kan, kita doa dengan azam. Baik, kemudian yang ketiga tuan-tuan, kalau boleh kita istiqomah sedekah. Paling minimum RM1. Kalau kita sedekah RM1 setiap malam, 10 malam RM10. Kalau lah sedekah malam tu tiba-tiba kena malam Lailatul Qadar, kita akan dapat pahala seolah-olah kita bersedekah 1000 bulan kan. Walaupun RM1, kalau tuan-tuan biasa RM10 tidak ada masalah, 100 lah maksudnya 10 hari kan. Kalau 50, 500 teruskan kan.
teruskan. Mana tahu kebetulan kena, alhamdulillah. Dan contoh yang dimuliakan Allah SWT, Nabi SAW bila malam 10 malam terakhir kan, Nabi buat 3 perkara. Nabi buat 3 perkara. Yang pertama, Nabi mengetatkan ikatan pinggang. Jadi ulama bahas mengetatkan ikatan pinggang ni ada 2. Yang pertamanya maksudnya beribadah dengan bersungguh-sungguh. Kuatkan ikatan pinggang, maksudnya kalau orang tarik pun tak terbongkai, Pak. Yang kedua tu pendapat kedua meninggalkan perhubungan suami isteri 10 malam ni. Tak apalah, nanti sambunglah lepas raya. Stop dulu kan. Kalau pandangan yang kedua lah, maksudnya Nabi tinggalkan hubungan malam suami isteri tu, Nabi beribadah. Yang pertama, mengetatkan ikatan pinggang. Jangan bagi isteri tarik kain lah. Biasa suami kat tarik kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan ibadah sunat kan. Memperbanyakkan ibadah sunat, baca Al-Quran, zikir, sedekah, solat hajat, solat tahajud, sunat taubat. Mana-mana yang tuan-tuan rasa banyak, tuan-tuan rasa nak buat, kan. Zikir yang jangan tinggalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau suka mengampun dan Engkau Maha Pengampun dan suka mengampun, maka ampunkanlah aku. Itu yang paling, maksudnya kalau kita dah malas tak mau buat apa-apa sudah pun, itu kita baca. Itu kita baca banyak-banyak. Kan duduk rehat lama-lama apa-apa semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab apa ulama kata kita ni kadang-kadang terhalang kita punya rezeki, bukan sebab kita malas apa semua tau. Sebab kita punya dosa. Terhijab kita punya rezeki apa semua dengan sebab kita punya dosa. Jadi sebab tu kita kan, Aisyah tanya Nabi, wahai Rasulullah, bila jumpa Lailatul Qadar apa perlu yang dibuat? Nabi SAW beritahu, banyakkan baca doa itu. Sebab apa doa itu perlu? Kan ulama bahas apa beza afwa dengan tawabun ni, taubat ni. Afwa ni dia macam kita kena saman JPJ, kemudian kita bayar, saman hilang daripada sistem komputer. Itu afwan. Kalau tawabun ni, taubat, kita kena saman JPJ, kita bayar, kesalahan hilang sudah, tapi kes tu masih ada, dicatatkan lagi tarikh bila-bila, speed track dekat Nasalib. Kalau afwan dihapuskan sudah, tidak ada. Kita orang Islam dibagi tahu berita gembira, mana-mana amalan yang kita bertaubat, insya-Allah tidak akan ditayangkan pada hari kiamat. Tengok kasih sayang Allah SWT pada umat Nabi SAW. Mana-mana kesalahan yang kita buat tapi kita sempat bertaubat, tidak akan ditayangkan nanti di hari akhirat. Okey? Apa tadi kita ulang balik yang Nabi buat SAW buat. Yang pertama, mengetatkan ikatan pinggang kan, solat sungguh-sungguh. 2, memperbanyakkan ibadah sunat. Yang ketiga, membangunkan ahli keluarga. Jadi kalau tuan-tuan, dia malam Lailatul Qadar ni antaranya, kita malam kita pun tak nampak, tapi antaranya ulama bagi tahu malam tu terasa dingin dan tidak ada salakan anjing. Jangan tutup pergi tangkap semua anjing. Kan? Tidak ada salakan anjing pada malam Lailatul Qadar sebab malaikat turun. Anjing salah, tengok syaitan je. Tengok malaikat je tak. Jadi pada malam Qadar tu tidak ada salakan anjing, hati tenang. Ada ulama kata mengantuk sikit. Ustaz, kami setiap malam mengantuk. Lailatul Qadar setiap malam. Kan? Dan pagi tu kita cerita dia akan cahaya matahari itu memancar tidak seperti biasa. Tapi masa tu terlepas sudah. Kan kita bangun lepas subuh, tengok tu terlepas sudah sebab dia malam. Jadi itu kita jaga. Panasnya kita nak orang salah kan? Orang salah kan? Okay. 2 minit lagi 6.10. Kan? Jadi kita, apa yang kelebihan malam Qadar ni tuan-tuan?
Dia ada 6. Yang pertama, ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Sebab tu tadi kita buat kita cerita tu, kalau tuan-tuan nak sedekah jangan lupa istiqamah. Tuan-tuan solat sunat setiap malam, malam ni jangan tinggal. Dan kalau boleh, kalau tuan-tuan dapat baca Quran teruskan, dan kalau boleh jangan tinggalkan 3 qul. Sebab Nabi SAW beritahu kita baca surah Al-Ikhlas dapat pahala 1/3 Al-Quran. Kita baca 3 kali seolah-olah kita khatam Al-Quran. Yang lain tu baca juga, tapi yang 3 qul ni, surah Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas ni jangan kita tinggalkan setiap malam. Mulai malam ini sampai malam hari raya, sebelum hari raya. Kan? Baik, ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam diampunkan dosa. Ya? Malam diampunkan dosa. Kita tidak tahu dosa mana, dosa kita apa semua kan. Tapi insya-Allah malam Lailatul Qadar diampunkan dosa. Ada cerita, saya tak tahu kisah benar atau tidak, tapi saya pun dapat juga. Ada seorang pemuda ni, dia mencuri malam puasa. Kemudian sudah kedapatan semua, dia lepas sudah, tapi tersangkut kepalanya di pagar, tak boleh keluar. Tapi dia tahu, dia rasa malam tu macam tenang. Dia doa, ya Allah Tuanku, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, aku nak bertaubat dan lepaskanlah aku daripada ini, kepala dia sangkut. Dengan izin Allah, kepala dia mengecil. Dan selepas itu dia kena pakai topi keledar. Sebab dia malu, kepala dia mengecil. Tapi dia dah taubat lah. Tapi sebab nak lepas daripada pagar yang dia sangkut tu, rasa mencuri. Tapi dia rasa tu kan, maksudnya Allah perkenankan juga dia permintaan, tapi kepala dia berubah. Tapi maksudnya lah, lepas tu dia insaf, baru dia tahu. Baru dia tahu. Tapi maksudnya malam Qadar tu diampunkan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, diperkenankan segala hajat, dikabulkan segala hajat. Kan tuan minta lah apa-apa, jangan minta yang bukan-bukan lah. Minta duit turun dari langit, tak ada lah. Minta yang mana tuan-tuan rasa kan boleh minta, tuan-tuan minta. Kemudian yang keempat, kita dah habis dah. Yang keempat kan, kita dah ulang balik tadi tu, turun semua malaikat penduduk langit ke bumi. Yang kelima, malam tu terasa tenang daripada maghrib sampai subuh. Malam tu terasa senang dari maghrib sampai subuh. Kemudian malam Qadar juga malam diperbarui takdir kita untuk setahun. Kan? Malam diperbarui takdir kita untuk setahun. Itulah disebut malam Qadar. Qadar tu bermaksud malam ketetapan. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril dengan sekalian para malaikat. Jadi tuan-tuan yang mulia-mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada diri saya dapat manfaat dan tuan-tuan. Kalau kita tak dapat amal semua, jangan kita tinggal semua. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dengan sebab kelemahan saya sendiri, saya minta maaf tuan-tuan. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberi inspirasi dan semangat untuk kita menghadapi malam terakhir Ramadan. Jadi untuk itu persilakan dari Imam Baba untuk doa sebelum berpuasa, insyaAllah dapat barakah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية الجسد وزيادة في العقل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو من ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم